juga buku nota ataupun buku tulis yang awak boleh buat catatan sekiranya perlu. Buku conteng pun tak apa, pakai buku-buku lama pun tak apa. Muammar, selamat datang, murid ke-17. Mana lagi yang lain belum sampai 24, minggu lepas ada 24, minggu ni baru ada 17. Tak apa, kita mulakan dahulu. Nanti yang lain mereka akan masuk kemudian. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Selamat kembali ke Google Meet Science pada minggu ini. Okey, sekiranya anda semua telah bersedia, mari kita mulakan. Baik. Pada hari ini kita akan menghabiskan terus topik yang kelima. Seperti mana yang awak tahu, pada minggu lepas kita telah pun belajar mengenai, bentar saya share skrin Ya, Abdul Rahman, nama awak dah ada. Saya maklum. Pada minggu lepas kita telah pun belajar mengenai kepentingan bahagian tubuh haiwan. 2 minggu lepas kita telah pun belajar mengenai bahagian tubuh haiwan. Minggu lepas kita belajar mengenai kepentingan tubuh haiwan, dan pada hari ini kita akan belajar mengitlak bahawa terdapat haiwan yang berlainan mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Okey, pada hari ini kita akan belajar ada beberapa haiwan di mana haiwan itu berbeza. Contohnya seperti kucing dan anjing. Kucing dan anjing adalah haiwan yang berbeza, tetapi mereka mempunyai bahagian tubuh yang sama, iaitu mereka mempunyai bulu halus, ataupun siput dan juga ketam. Okey, siput dan ketam, dua haiwan yang berbeza, tetapi mereka mempunyai bahagian tubuh yang sama, iaitu mereka mempunyai cangkerang. Okey, jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak awak recall balik, saya nak awak ingat kembali topik-topik yang telah kita belajar sepanjang tahun. Okey, mula-mula pada awal tahun kita telah belajar mengenai kemahiran proses sains, mengelas dan sebagainya. Kalau awak tak ingat, kalau awak nak ulang kaji balik, awak boleh tengok balik dekat YouTube video saya. Kita punya Google Meet kita yang telah saya rakam. Awak boleh tengok balik. Okey, kemudian kita belajar mengenai topik yang kedua adalah peraturan bilik sains. Okey, dan topik yang ketiga kita belajar mengenai benda hidup dan benda bukan hidup. Ini kita start dekat kita punya Google Meet kita. Belajar benda hidup dan benda bukan hidup. Ya, selamat datang. Untuk ID Puan Nurul Huda, boleh siapa nama anak? Atau boleh tuliskan dekat ruangan chat untuk saya ambil kehadiran. Okey, jadi topik yang ketiga yang kita belajar pada tahun ini adalah topik benda hidup dan benda bukan hidup, di mana awak telah belajar benda hidup adalah seperti manusia, haiwan dan tumbuhan. Dan topik yang keempat kita belajar mengenai manusia. Okey, kita belajar mengenai deria manusia. Dan pada dua minggu lepas dan minggu ni kita belajar mengenai topik yang kelima, topik haiwan. Okey, manusia kita dah belajar. Sekarang kita tengah belajar mengenai haiwan, dan hari ini kita akan habis topik haiwan. Selamat datang. Untuk ID Nafisah, boleh saya tahu siapa nama awak? Ataupun awak tulis kat ruangan chat nama awak untuk saya ambil kehadiran. Okay, jadi pada hari ini kita akan habiskan topik 5, topik haiwan, dan selepas naik cuti nanti kita akan masuk topik yang baru, topik 6, topik tumbuhan. Okay, dalam topik haiwan ni awak telah belajar. Okey, Ani Fatihah, selamat datang. Murid ke-18. Okay, dalam topik ni, dalam topik 5 kita telah pun belajar mengenai
apakah bahagian tubuh haiwan di mana. Okey, berikan saya contoh. Awak beritahu saya, apakah contoh bahagian tubuh haiwan yang ada? Ingat balik tak? Ingat lagi tak? Apakah contoh bahagian tubuh haiwan yang ada? Ekor. Ekor, thank you Namjad. Okey, lagi, ekor lagi. Badan. Badan. Titik. Okey, dekat badan ada apa? Ada bulu halus dan juga bulu pelepah. Okey, lagi bahagian yang lain. Okey, dekat itik ada apa? Dekat kaki itik ada apa? Selaput. Yes, kaki belakang. Betul. Okey. Okey, Afrin, selamat datang. Nurul yang ke-19, masih lagi tak capai 24 macam minggu lepas. Apa kita teruskan? Okey, untuk itik mereka ada kaki selaput renang. Okey, itu antara bahagian tubuh yang lain. Okey, lagi apa lagi ada? Kalau yang dekat cengkerang. Okey, thank you Namjad. Okey, lagi. Paruh. Tanduk. Paruh. Okey, terima kasih. Paruh, tanduk, Sungut. tersungut, betul. Lagi. Kulit keras. Okey, kepak, kulit keras, ekor. Okey, tanduk. Nampaknya awak ni awak masih ingat dah. Okey, itu buktinya awak masih ingat. Okey, terima kasih kerana masih ingat apa yang telah kita belajar. Okey, terima kasih. Okey, untuk ID Fatin Fasiha, boleh saya tahu siapa nama awak? Aulia Inara, cikgu. Okey, baik. Aulia Inara, selamat datang. Okey, terima kasih kerana masih lagi ingat apa yang telah kita belajar pada minggu-minggu sudah. Okey, minggu lepas pula kita belajar mengenai setiap apa yang awak sebutkan tadi, kaki selaput renang, apakah kepentingan dia? Untuk paruh, apakah kepentingan dia? Untuk kulit keras, apakah kepentingan dia? Untuk kepak, apa kepentingan dia? Untuk sesungut, apa kepentingan dia? Itu yang telah pun kita belajar pada minggu lepas. Okey, berikan saya satu contoh untuk kalau kaki selaput renang, dia untuk apa? Apa kepentingan dia? Kaki selaput renang. Berenang. Okey, bagus. Thank you. Betul. Jadi apakah contoh haiwan yang ada kaki selaput renang? Apa contoh haiwan yang mempunyai kaki selaput renang? What haiwan has kaki? Dan angsa. Okey, itik dan angsa. Itik dan angsa. Okey, ada lagi tak? Katak. Yes, katak. Betul katak. Alright. Kalau macam tanduk pula, tanduk. Okey, tanduk. Apakah kepentingan tanduk? Rusa. Saya tanya kepentingan tanduk. Kenapa ada tanduk? Kenapa haiwan tu ada tanduk? Mempertahankan diri. Ya, mempertahankan diri mereka. Betul. Okey, mempertahankan diri mereka. Bila mereka nampak musuh, mereka boleh lawan musuh tu menggunakan tanduk. Okey, contoh haiwan yang mempunyai tanduk, jawab apalah? Kambing. Lagi? Contoh haiwan yang ada tanduk, kambing lagi? Rusa. Rusa. Betul. Kerbau, rusa, kambing. Lembu ada tanduk ke? Kerbau yang ada tanduk, lembu tak ada tanduk. Okey, kalau macam badak sumbu pula, kita panggil tanduk ke badak sumbu? Tak. Okey, tanduk yang ni pun kan. Okey, kalau badak sumbu kita panggil apa ni? Sumbu dia terletak di hidung dia. Yes, macam tu. Ni sumbu. Okey, jadi apa fungsi sumbu yang terdapat pada badak sumbu tu? Apa fungsi dia? Mempertahankan diri. Ya, betul Nafjal. Untuk dia mempertahankan diri dia. Sama juga macam tanduk. Okey, sama macam tanduk. Badak sumbu mempunyai sumbu untuk mempertahankan diri dia menggunakan sumbu tu. Sebab manusia selalu buru dia. Jadi dia perlulah lawan. Dia lawan menggunakan sumbu. Manusia lawan menggunakan pistol. Jadi tak adil lah kan. Sumbu hitam. Okay, jadi satu lagi lah, antena yang saya cerita minggu lepas. Antena, apa fungsi antena tu? Antena pula, sesungut. Apa fungsi sesungut? Saya ada beritahu minggu lepas, apa fungsi sesungut? Ingat balik. Ada dalam buku teks.
Ada dalam buku teks. Saya dah beritahu dah minggu lepas apa fungsi sesungut tu. Apa fungsi dia? Macam semut. Semut yang mempunyai sesungut kan? Apa fungsi dia? What is the sesungut for? Answer. Tak ingat nampak? Awak tak ingat ni. Minggu lepas saya ada cerita. What is it for? Kalau lebah pun ada sesungut untuk apa? Lebah, sesungut kat lebah. Communicating. Dia nak jawab? Can you repeat? Communicating. Yes, untuk mereka berkomunikasi di antara satu sama lain. Contohnya semut berjumpa dengan semut, dia tak akan cakap, hai, selamat pagi, sihat ke? Dia tak cakap macam tu. Kalau dia cakap, kita lari je jauh-jauh. Semut, kalau dia jumpa dengan kawan dia akan berlagakan mereka punya sesungut tu. Mereka akan berlaga sesungut. Daripada situ, mereka bercakap, dekat sana ada gula, pergi sana. Jadi semut yang satu lagi pun pergi dekat gula tu. Kalau awak tengok pergerakan semut kan, bila mereka lalu kan, mereka akan langgar dahulu, baru mereka akan ke tepi. Lepas tu jumpa lagi seekor, langgar dulu, baru ke tepi. Itu maksudnya mereka sedang berkomunikasi. Baik. Jadi mari kita masuk pada topik hari ini, iaitu kita akan mengitlak bahawa terdapat haiwan yang berlainan mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Macam tadilah saya cerita. Kalau haiwan yang ada sesungut, kita ada semut, kita ada lebah, kita ada pepatung, kan? Mereka tu haiwan yang berbeza, tetapi mereka mempunyai bahagian tubuh yang sama. Contoh lain macam tanduk tadilah kan, kambing dan lembu. Kambing dan lembu berbezalah, kambing dan lembu tak sama. Tapi kambing dan kerbau. Kambing dan kerbau tak sama. Kambing dan kerbau bukanlah haiwan yang sama, haiwan yang berbeza. Tapi mereka berdua mempunyai tanduk, mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Sebelum saya lupa, pada hari Isnin saya ada beri awak latihan. Saya tengok ramai yang betul semua. Mari kita semak sama-sama. Latihan pada hari Isnin hari itu. So ID Nurul Huda, boleh saya tahu siapa nama awak? Kita beritahu tadi. Siapa yang menggunakan ID personal, awak boleh tulis nama dekat ruangan chat baik. Ni latihan yang saya beri pada hari Isnin. Ada yang hantar kat saya betul semua, bagus. Jadi mari kita semak sama-sama. Buaya mempunyai kulit keras untuk mempertahankan diri. Antara yang berikut bahagian tubuh haiwan manakah yang mempunyai fungsi yang sama? Dia kata bahagian tubuh haiwan yang mana? Kulit keras untuk melindungi diri dan tanduk kerbau juga untuk melindungi diri. Mari kita tengok betul tak? Betul. Alright, next. Apakah fungsi kepak pada haiwan dalam gambar? Terbang. Next. Bahagian manakah pada tubuh ikan yang digunakan untuk memandu arah? Ekor ke sirip? Ekor ke sirip? Ekor. Bagus. Betul yang betul bagus. Yang ke-5, yang terakhir. Rama-rama dan burung menggunakan sirip pada ikan dan kaki selaput renang pada katak digunakan untuk berenang. Dan yang terakhir, rama-rama dan burung menggunakan apa untuk apa? Kepak untuk terbang. Betul. Jadi jika telah pun betul 5/5, maka dengan itu mari kita berikan tepukan untuk diri sendiri. Kerana betul semua. Awak berikan tepukan untuk diri sendiri kerana awak telah pun betul semua 5/5. Bagus. Nanti masa ujian nanti pun saya nak awak betul semua boleh kan? Boleh tak ujian nanti betul semua? Boleh Boleh. Kita latihan. Mari kita kembali kepada slide. Baik. Sekarang ni mari kita rujuk buku teks muka surat 48. Buka buku teks awak muka surat 48. Buku teks surat 48, tajuk dia kita
Itu tajuk. Kita serupa. Ya, kita serupa. Okey, ini nak menunjukkan bahawa walaupun ada haiwan tu berbeza, okey, tetapi mereka mempunyai tubuh badan yang sama. Okey, mari kita tengok sama-sama. Sementara tu saya mute kejap supaya suara saya tak sangkut-sangkut. Okey, kita serupa. Hafiz mengumpul beberapa gambar haiwan yang berlainan daripada majalah. Okey, ini adalah gambar-gambar yang dikumpul oleh Hafiz. Okey, kita ada lembu, kita ada kucing, hamster dan juga arnab. Okey, mendapati lembu, kucing, hamster, arnab. Mereka semua ni haiwan yang berbeza. Lembu dengan kucing tak sama. Kucing dengan hamster tak sama. Hamster dengan arnab pun tak sama. Tapi Hafiz, bila dia tengok dia haiwan ni kan, dia pun perasan. Walaupun tak sama, tapi mereka ada satu persamaan, iaitu mereka semua mempunyai bulu halus. Jadi ini membuktikan bahawa terdapat beberapa haiwan yang mempunyai bahagian tubuh yang sama. Macam dalam gambar ni, mereka semua ni mempunyai bulu halus. Okey, jadi kesimpulannya, terdapat haiwan yang berlainan mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Okay, jadi apakah lagi haiwan-haiwan lain yang mempunyai bahagian tubuh yang sama? Mari kita lihat video bersama-sama. Okey, mari kita lihat video bersama-sama. Contoh, ini contoh haiwan-haiwan lain pula. Apa lagi haiwan yang sama kan? Okay, mari kita tengok. Kita serupa. Dalam video ini, anda akan belajar tentang haiwan yang berlainan mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Okey, haiwan yang berlainan mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Apa lagi haiwan-haiwan lain? Mari kita tengok sama-sama. Sebelum ini, anda telah belajar tentang beberapa bahagian tubuh haiwan. Okey, dia kata sebelum ni awak telah belajar mengenai beberapa bahagian tubuh haiwan. Macam tadilah awak terangkan masa mula-mula kelas tadi. Okey, ramai di antara kamu telah meneraikan yang ada tanduk, bulu halus, kulit keras, mempunyai sumbu, kaki sapu renang, kulit keras dan sebagainya. Jadi, apa lagi? Terdapat haiwan yang berlainan yang mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Okey, jadi dalam video ni dia kata bahawa terdapat haiwan yang berlainan mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Okey, apakah haiwan-haiwan tersebut? Mari kita lihat. Mari kita perhatikan haiwan-haiwan yang berikut. Ada kucing, rusa dan kambing. Apakah persamaan bahagian tubuh haiwan-haiwan ini? Okey, ada kucing, ada rusa, ada kambing. Okey, awak beritahu saya, apakah bahagian tubuh yang sama? Kucing. What is the same part? Rusa dan kambing. No, semua ni kucing, rusa dan kambing dia ada bahagian tubuh yang sama. Apakah yang sama tu? Tiga-tiga tu ada. Apa dia? Ekor dan kaki. Okey, ekor dan kaki lagi. Ekor, badan. Okey, dekat badan ni ada apa? Bila awak usap kucing tu awak rasa apa? Bulu. Bulu apa? Bulu ada dua, bulu pelepah, bulu halus. Bulu yang mana? Bulu halus. Okey, bagus. Bulu halus. Jadi kucing, rusa dan juga kambing mempunyai persamaan. Okey, mereka bertiga dekat badan mereka ada bulu halus. Okey, kalau kita usap haiwan tu, kita dapat rasakan bulu halus tu kan. Jadi kucing, rusa dan kambing mempunyai bulu halus. Okey, tengok betul tak? Kita jawab. Ya, kucing, rusa dan kambing berbulu halus. Okey, betul. Berikan tepukan untuk diri sendiri. Okey, betul. Dia kata kucing, rusa dan kambing berbulu halus. Okey, bagus. Okey, mari kita teruskan. Okey, mari kita teruskan.
Bagaimana pula dengan rama-rama, burung helang dan ayam? Okey, macam mana kalau rama-rama, burung helang dan ayam? Apa yang sama? Senang. Lama-lama terbang. Jadi ketiga-tiga mereka mempunyai kepak, tapi satu tu tak boleh terbang. Ayam. Ayam tak boleh terbang kan? Walaupun ayam mempunyai kepak tapi tak boleh terbang. Ayam tak terbang. Ayam ada kepak tapi tak boleh terbang. Okey, jadi kita jawab Boleh terbang sikit je. dia boleh terbang sikit saja. Okey. Video ni dia tanya kita kan, apa persamaan mereka kan? Kita pun jawab kepak. Apa kalau rama ada kepak, helang ada kepak, ayam pun ada kepak. Okey, mari kita tengok betul tak jawapan kita Okay, mari kita lihat sama-sama betul tak jawapan kita. Okay, saya punya kejap takut nanti video sangkut. Alright. Benar, rama-rama, burung helang dan ayam mempunyai kepak. Okay, betul. Betul lagi. Mereka tepukan. Okay, sebab kita teka betul. Okay, kita teka semua mereka ada kepak kan? Okay, betul. Ya. Okay, mari kita lihat yang seterusnya pula. Okay, haiwan yang seterusnya pula Okay, kita lihat kejap. Video tak takut. Okay, mari kita teruskan. Kita lihat pula lembu, kerbau dan kijang. Okay, lembu, kerbau, kijang. Tengok gambar tu ada apa? Apa yang sama? Tengok kat gambar. Tanduk. Ya, betul. Mereka semua ada tanduk. Okay. Tanduk. Ada tanduk, kerbau ada tanduk, kijang pun ada tanduk. Ini tanduk je kalau awak tak nampak. Ni, tanduk kijang ni. Cantik tanduk dia. Okay, cantik tanduk kijang ni kan? Okay. Jadi, mari kita tengok betul tak jawapan dia betul tanduk. Okay, mari kita tengok apa video kata. Okay, kita punya kejap. Okay. Ketiga-tiga haiwan ini bertanduk dan berbulu halus. Alamak, kita tinggal satu lah. Betul bertanduk, tapi satu kita tinggal. Mereka juga mempunyai bulu halus. Okey, tanduk dan berbulu halus. Okey, kalau tengok dekat badan mereka ada bulu yang halus-halus. Jadi ketiga-tiga haiwan ni walaupun haiwan yang berbeza, lembu kerbau dan lembu, kerbau dan kijang mempunyai bulu halus. Okey, lembu ada tanduk lah. Okey, lembu ada tanduk. Lembu, kerbau dan kijang ada tanduk. Tadi saya kata lembu tak ada tanduk kan? Okey, betul, salah. Lembu ada tanduk. Macam ni lembu. Okey, sorry Lembu ada tanduk. Lembu, kerbau dan kijang ada tanduk. Dan mereka juga mempunyai bulu halus. Okey. Kita tengok haiwan yang seterusnya pula. Okey, kita tengok sekejap Bagaimana pula dengan kura-kura, siput dan ketam? Apakah persamaan bahagian tubuh haiwan ini? Tengok. Sekarang. Betul, baru. Okey, betul. Jadi ketiga-tiga mereka ni dia cengkeram. Cuba awak tengok tadi ketam ni jalan macam mana? Tengok, awak tengok tak? Awak nampak tak ketam ni jalan macam mana tadi? Dia jalan menyengit kan? Sekali lagi. Sekali lagi saya tunjuk Sekali lagi saya tunjuk. Awak tengok ketam jalan. Bagaimana pula dengan kura-kura, siput dan ketam? Apakah persamaan bahagian tubuh haiwan ini? Nampak ketam tu jalan sengit kan? Betul? Itulah ketam jalan. Ketam dia akan berjalan sengit macam tu. Saya dah tahu. Betul. Okey, kalau nak tengok dengan lebih lanjut awak tengok kat YouTube Okey. Jadi jawapan dia adalah ketiga-tiga mereka mempunyai cengkerang. Okey, mari kita tengok jawapan ni betul tak mereka bertiga mempunyai cengkerang ataupun ada benda ada persamaan yang lain. Okey, mari kita tengok. Ketiga-tiga haiwan ini mempunyai cangkerang.
Okey, betul. Ketiga-tiga mereka mempunyai cengkerang. Okey, beri kata bukan untuk diri. Kenapa kita mempunyai cangkerang? Okey, kenapa ketang mempunyai cengkerang? Untuk dia melindungi diri. Sama juga untuk dia melindungi diri daripada musuh. Bila musuh nak gigit dia, gigi musuh patah sebab cengkerang dia keras. Sebab itulah bila kita nak makan ketam, kita kena pakai hammer. Okey, kalau awak pernah makan kan dekat kedai tepi laut tu kan, awak nak makan ketam, kita nak buka je macam tu tak boleh kan. Ada yang pakai pelayar lah, ada yang pakai hammer lah, penukul. Untuk pecahkan cengkerang dia, untuk dapatkan isi dia. Okay, isi dia sedap. Okay, cuba awak rasa nantilah bila dah habis PKP nanti. Kita pernah makan ketam. Nanti suruh mak masak. Tapi ketam mahal. Tunggulah nanti, tunggu dalam tahun depan ke kan, bila dah reda COVID ni, kita beli ketam, kita makan Okay. Baik, mari. Okay, kalau yang dekat cucuk-cucuk pun ada yang kita panggil apa tu? Yang dia jual RM1 tu, yang cucuk tu panjang-panjang. Itu pun ada juga ketam, isi ketam. Tapi itu kurang fresh lah, tak sedap. Dia kena yang betul-betul baru, ketam yang baru ambil daripada laut. Kita makan baru fresh. Baru sedap. Kenapa tak pancing je, pancing? Weh, pancing? Orang tak pancing ketam. Orang dia pakai jala. Sebab ketam, dia cara tangkap dia lain. Macam ikan boleh lah. Dia tangkap ketam macam mana? Jadi dia susah nak tangkap. Bila susah nak tangkap, sebab itulah dia mahal. Dekat pasar-pasar ada. Awak nampak ketam tu dia ikat pakai getah supaya dia tak berjalan. Dia jual ketam, dia kena ikat dulu supaya mereka tak berjalan lari daripada pasar tersebut. Okey, mari kita teruskan. Okey. Jadi betul, tahniah beri kata bukan kerana awak jawab betul. Okey, mari kita lihat haiwan yang lain pula. Dan yang terakhir, apakah persamaan antara itik, penguin dan flamingo? Okey, yang terakhir ni, Ada paruh. Apa persamaan itik, penguin dan flamingo? Ini namanya flamingo tau kalau awak tahu. Jadi mereka bertiga mempunyai paruh. Mempunyai paruh dan apa? Paruh dan kepak. Penyu ada kepak ke? Okay, mari kita tengok jawapan dia sama-sama Itik, penguin dan flamingo berbulu pelepah, mempunyai paruh dan kepak. Ambil 3 sekaligus sama. Ada 3 persamaan. Okey, itik, penguin, flamingo mempunyai bulu pelepah, mempunyai paruh dan juga kepak. Jadi 3 haiwan yang berbeza mempunyai 3 persamaan. Okay, itik tak sama dengan penguin tak sama dengan flamingo. Tapi mereka mempunyai 3 persamaan, iaitu mereka semua ada bulu pelepah, mereka semua mempunyai paruh dan mereka juga mempunyai kepak. Nampak? Walaupun haiwan berbeza, tapi mereka mempunyai 3 bahagian tubuh yang sama. Selesai. Okay, itulah dia tadi. Terima kasih untuk kehadiran. Maybe I'll go back. Okey, itulah dia tadi. Kita telah belajar mengenai 5.1.4, iaitu kita telah pun mengitlak bahawa terdapat haiwan yang berlainan mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Ini adalah satu topik yang terakhir untuk topik 5. Kita telah pun habiskan topik 5 iaitu topik haiwan, di mana pada mulanya kita telah pun belajar mengenai kita telah pun mengenal pasti bahagian tubuh haiwan. Tadi awak telah pun dalam permulaan kelas, awak telah pun mengingat kembali apakah bahagian-bahagian tubuh haiwan yang ada. Okey, ada kawan awak menyatakan ada tanduk, kulit keras, kaki selaput renang, paruh, sesungut, cengkeram dan sebagainya. Kemudian awak telah pun belajar mengenai apakah kepentingan bahagian tubuh haiwan kepada haiwan tersebut. Awak telah belajar
tadi masa permulaan kelas awak telah pun mengingat kembali di mana awak telah menyatakan kepentingan bahagian tubuh seperti tanduk digunakan untuk melindungi diri. Kaki selaput renang pula digunakan untuk berenang dengan laju. Ekor digunakan untuk memandu ketika berenang. Cengkerang digunakan untuk melindungi diri. Paruh digunakan untuk makan, sesungut digunakan untuk berkomunikasi. Itu yang kita telah belajar dalam 5.1.2. Okey, kemudian awak telah belajar menjelaskan melalui contoh bahagian yang terdapat pada tubuh haiwan. Okey, pada contohnya seperti seekor penyu. Penyu tadi awak telah belajar ada paruh, ada kulit, ada bulu pelepah dan juga ada kaki selaput renang. Okay, jadi pada hari ini kita telah pun belajar mengenai bahawa terdapat haiwan yang berlainan mempunyai bahagian tubuh yang serupa. Pada hari ini tadi kita telah pun belajar ada beberapa haiwan, ada 3 haiwan mempunyai tubuh badan yang sama. Contohnya macam 4 haiwan, kuda tadi, kuda, hamster, kucing dan kambing mempunyai lembu mempunyai kulit mempunyai bahagian tubuh yang sama iaitu berbulu halus. Okay, jadi kita telah pun selesai semua subtopik dalam topik 5, topik haiwan. Maka dengan itu habis sudah topik 5. Minggu depan cuti, minggu satu lagi adalah topik yang baru iaitu topik tumbuhan. Okey, sekiranya pada waktu cuti awak mempunyai kelapangan, awak bolehlah baca-baca sikit dalam buku teks itu pasal tumbuhan. Okey, jadi kita telah pun habiskan topik manusia, habiskan topik haiwan. Minggu naik cuti nanti kita akan mulakan topik tumbuhan sampai habis. Okey, jadi setakat ini itu sahaja. Siapa yang ada soalan boleh tanya kepada saya. Saya buka kepada soalan. Siapa yang ada soalan? Apa yang awak tak faham lagi dalam topik haiwan? Dah faham. Okay, bagus. Okay, saya tanya faham. Semua faham? Faham. Bila jawab soalan, salah. Selalu macam tu. Siapa ada soalan? Siapa yang tak pernah rasa ketam nanti boleh try rasa ketam Maggi ketam sedap. Sedap. Okey. Jadi siapa yang ada duit lebih boleh beli dekat Grab. Maggi ketam. Oi, ketam sedap. Rugi awak tak makan. Saya suka Ayah saya makan. Cik lain ada soalan? Namjad ada soalan, Namjad? Lama Namjad tak tanya soalan, minggu lepas tak tanya pun. animals bring out venom. Ya, what is it with venom? Ask. Why do some animals use venom to catch their prey? Oh, okey. Jadi soalan satu-satu dulu Okey, soalan Namjad ditanya, kenapa ada sesetengah haiwan mereka menggunakan racun bisa pada mereka untuk mendapatkan musuh. Okey, contoh, saya bagi contoh saya stop presenting. Okey, saya bagi contoh. Seperti scorpion bahasa Melayu kalajengking. Okey, kalajengking dan juga ular dan juga kalajengking. Mereka menggunakan bisa ataupun racun yang terdapat dalam badan mereka untuk memburu musuh. Kenapa? Jadi setiap haiwan dilahirkan berbeza. Ada haiwan mempunyai gigi yang tajam. Contohnya macam singa, macam harimau. Singa, harimau mempunyai gigi yang tajam dan mereka juga berlari dengan laju. Jadi senang untuk mereka menangkap musuh mereka. Okey, kalau mereka tak ada gigi tajam, kalau mereka tak ada kaki yang laju, macam mana mereka nak kejar zebra? Okey, zebra tu dah lari laju, tapi bila mereka nak tangkap tak boleh. Sebab apa? Mereka tak ada kaki yang laju. Sebab itulah diciptakan haiwan tersebut mempunyai kaki yang laju dan gigi yang tajam untuk mereka dapatkan mangsa dan mereka makan dan kenyang. Tapi kalau macam scorpion dengan ular pula, macam mana mereka nak lari laju, nak kejar musuh? Tak boleh. Jadi mereka ada ciri-ciri khas, iaitu mereka ada bisa. Mereka ada tahu ular Venom. ular sawa yang ada bisa. Mereka akan menggunakan bisa pada gigi mereka untuk membunuh musuh. Okey? Kalau kobra, Kobra menggunakan bisa pada gigi mereka untuk menggigit musuh. Bila bisa tu masuk dalam saluran darah haiwan tersebut,
haiwan tersebut akan pengsan dan lama kelamaan akan mati. Okay, jadi bolehlah ular tersebut makan haiwan tersebut sebab mereka tak boleh lari laju. Mereka tak ada kaki pun. Macam mana mereka nak kejar? Jadi mereka gunakan bisa. All then they can eat it. Okay, tengok dekat. Okay, Namjot understand? See, yeah? Yes. Okay. Okay, Abdul Rahman tanya, ketam ada ciri-ciri apa? Okay, tadi ketam kita belajar yang pertama, ketam ada cengkerang. Okay, bila mana kalau ada musuh nak gigit dia, gigi musuh tu patah sebab cengkerang dia keras. Jadi selamatlah ketam tu. Tapi cengkerang juga ada ni penyepit tu. Penyepit, sekejap saya ambil penyepit Penyepit apa? Sekejap saya ambil. Grab them. Which protects them. Ini penyepit baju. Why? Tapi ini contoh lah. Ini dekat The pinch claw dekat and tangan dia, dekat tangan ketam tu ada ni, ada penyepit ni. Untuk apa penyepit dia? Siapa tahu untuk apa penyepit dekat tangan ketam tu. Tapi ini contoh tau, ini penyepit baju tapi dekat tangan ketam dia penyepit. Dia betul untuk mengepit musuh mereka supaya mereka dapat makan. kita makan apa? Mengepit musuh ke, menyepit mangsa dia ke untuk makan. Kita makan apa? Kita makan apa? Ya. Mari kita tengok sama-sama ketam makan apa. Okey, kita tengok sama-sama. See what the tongue is. Ketam crab. What's ketam? Ketam is crab. Oh ni, crab eating fish. Mari kita tengok ketam makan apa. Ini tak ada lah ni, geli lah. Nampak pun boleh tak boleh. Ni dia kata crab eats fish alive. Okay, video ni saya tak boleh tunjuk sebab video ni agak ni agak apa? Agak ganas. Tapi video tu kata ketam makan ikan kecil lah. Kalau ikan Jaws tak adalah dia nak makan lagi besar daripada dia kan. Dia akan makan ikan yang lagi kecil daripada dia. Okay, saya minta maaf saya tak boleh tunjuk video sebab video tu sangat menyeramkan. Takut nanti awak trauma. Okay, ada soalan lain? Tak ada. Tak ada. Tak ada. 43. Saya ada sikit masa lagi kalau nak tanya. Okay, siapa yang ada Astro, contoh siapa yang ada Astro kat rumah kan, sekarang ni Astro ada bagi free channel Animal Planet. Siapa yang nak tengok boleh tengok dekat Astro. Saya tengok cara apa, tapi saya suka tengok channel tu. Sebab apa? Sekarang ni walaupun siapa yang tak subscribe untuk channel Animal Planet, tapi mereka boleh tengok secara percuma. Astro bagi sepanjang PKP ni. Okay, boleh tengok dekat Astro. Siapa yang ada Astro. Okay, kalau tak tengok kat kalau tidak tengok dekat YouTube pun boleh. Okay, tengok kat YouTube, awak type je. Contoh ni contoh. Awak type Animal Planet. Animal Planet. Contoh. Okay, ni contoh. Awak tengok pasal apa? Pasal apa ni, lizard ni ke kan? Okay. Burung ni ke? Okay, boleh tengok dekat YouTube. Okay. Baik, ada soalan? Tak ada soalan? Kura-kura. Abdul Rahman tanya, kura-kura ada ciri-ciri apa? Okay, kura-kura selain boleh cengkerang, mereka berjalan dengan lambat. Okay, kura-kura ada cengkerang. Okay, kura-kura ada ciri-ciri apa? Abdul Rahman tanya, jawapan dia kura-kura ada cengkerang. Bila mana musuh datang dekat dia, dia akan menyorok dalam cengkerang. Okay. Ada soalan lain? Ada?